Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton Bernama TV. Dan untuk edisi kali ini Ruang Bicara, kami bawakan satu perbincangan berkaitan dengan harta intelek tempatan kepersada dunia. Dan untuk menjawab segala persoalannya, kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Haji Alamin, Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, kabarnya ada Majlis Anugerah Harta Intelek Negara atau AHIN 2020. Tapi sebelum kita cerita tentang anugerah berkenaan, majlis berkenaan, nak tahu juga dari segi situasi semasa dengan pandemik COVID-19, Datuk, kan? Adakah Maipo melihat ada peningkatan dari segi permohonan pendaftaran dan sebagainya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengundang saya pada malam ini. Dan hari ini kita masih berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan semuanya memang terkesan. Tak ada satu pun yang tak terkesan. Tetapi walaupun dalam keadaan pandemik sebegini, Maipo sebenarnya masih beroperasi seperti biasa. Ya. Bahkan selama ini kita menggalakkan pelanggan-pelanggan kita, para perekat cipta, para pengkarya untuk datang ke Maipo sebelum ini secara sendiri. Datang ke pusat-pusat pelanggan kita, tetapi pada hari ini kita menggalakkan semua orang supaya buat pendaftaran permohonan itu secara online. Jadi maknanya walaupun dalam keadaan pandemik, Maipo masih menerima banyak permohonan. Pendaftaran pun banyak dibuat dalam keadaan COVID sebegini, kerana kita menggalakkan orang supaya buat secara online. Kerana lebih jimat masa tak terdedah dengan COVID. Jadi kita buat secara online. Jadi operasi kita macam biasa, Alhamdulillah. Okey, baik. Dan baru-baru ini kabarnya Maipo telah pun menganjurkan Majlis Anugerah Harta Intelek Negara atau AHIN 2020. Nak minta Datuk ceritakan tentang Majlis Anugerah berkenaan. Apa objektifnya dan dari segi acara kemuncak dan sebagainya. Ya, sedikit latar belakang tentang AHIN, Anugerah Harta Intelek Negara. Ianya pada 2005 sebenarnya kerajaan telah mengisytiharkan 26 April sebagai Hari Harta Intelek Negara. 26 April. Dan pada tahun ini kita buat AHIN ini untuk kali yang ke-13 sebenarnya. Dan 2006 kali pertama kita buat. Dan hari ini adalah hari yang kali ke-13. Kita baru buat pada 10 Disember lepas, baru saja lagi. Dan buat julung-julung kali kita mengadakan anugerah harta intelek secara maya. Oleh kerana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kita tak maulah kita buat program yang besar-besar, tetapi kita mendedahkan orang lain kepada risiko COVID. Ramai, biasa kita buat tahun-tahun ini, yang saya dapat maklumat, cukup ramai yang akan hadir. 1,000 lebih orang, 2,000 lebih orang dalam satu dewan yang besar untuk acara kemuncaknya. Tapi hari kita buat secara maya, secara online. Dan Alhamdulillah, maknanya walaupun kita buat secara maya, tetapi objektif itu masih kita dapat capai. Apa dia objektifnya? Untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat, dan of course target kita, sasaran kita ni anugerah harta intelek kepada anak-anak kita yang baru di sekolah menengah ataupun di institusi pengajian tinggi. Ini sasaran kita. Kita nak menanam kesedaran itu sedari awal lagi, supaya mereka faham bahawa betapa pentingnya kita memelihara harta intelek. Susah ni nak buat harta intelek ni, Ziana, bukan senang, susah. Susah ya? Kita nak memeras otak kita, kita berfikir siang malam, susah. Jadi maknanya kita ni buat anugerah ini supaya mereka menghargai dekat cipta mereka. Dekat cipta yang macam mana? Dia berfikir sesuatu yang di luar kotak. Dia berfikir sesuatu yang baru. Jadi itulah antara objektifnya, kita memberi kesedaran, memberi galakan kepada masyarakat, khususnya orang-orang muda, supaya bersama-sama kita mencipta sesuatu yang baru. Walaupun dalam keadaan pandemik ini, AHIN, Anugerah Harta Intelek Negara, masih mencapai objektifnya. Kita berjaya mencukil bakat-bakat baru. Penyertaan dihantar menerusi email atau bagaimana? Ya, penyertaannya kita buka melalui email. Iyalah,
ya dalam keadaan pandemik bagi kita buat norma baru lah. Ya. Kita terima penyertaan secara maya juga. Mereka hantarkan secara email apa konsep mereka cipta mereka terangkan secara maya semua. Jadi kita terima begitu banyak penyertaan. Kalau saya tidak salah 130 lebih penyertaan untuk tahun ini saja. Jadi ini yang dipertandingkan pada kali ini. Dan kita telah mengumumkan beberapa kategori yang kita pertandingkan baru-baru ini. Pertamanya kategori untuk anak-anak muda, sekolah menengah, Peringkat Cipta Muda nama dia. Yang satu lagi untuk yang lebih up sedikit lah, yang di universiti, di college ataupun mana-mana institusi. Jadi kita ada 2 kategori. Dan akhir juga buat pertandingan ataupun pertandingan ini kita buat dua fasa. Pertamanya peringkat zone kita akan buat. Jadi mana-mana pemenang di peringkat zone itu akan mewakili zone itu untuk ke peringkat kebangsaan. Jadi itulah penyertaan kita cukup banyak, 136 seluruh negara. Kita banyak mendapat sekolah-sekolah menengah yang peringkat cipta muda itu. Kemudian ada beberapa kriteria yang lain itu di peringkat yang lebih atas sedikit. Jadi alhamdulillah kita telah umumkan pemenangnya pada 10 Desember lalu. Ya, okey, dah ada pemenangnya, alhamdulillah. Ya. Dan selain iktirafan pada sumbangan harta intelek dalam pembangunan sosioekonomi negara dan juga kesejahteraan masyarakat, apakah misi utama MYPO dalam pelaksanaan akhir ini sendiri? Sebab di situ berkaitan dengan kategori pelajar-pelajar dan juga mungkin di peringkat yang lebih tinggi sedikit kan? Ya, betul. Mungkin ada dari segi statistik permohonan, data-data perbezaan jika nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini juga. Ya, dia setiap tahun ini kita akan menyaksikan peningkatan. Saya cukup gembira. Setiap tahun ada peningkatan dari segi permohonan pendaftaran. Kalau pada tahun 2018 saja kita menerima 52.000 permohonan. Dan pada 2019 dia meningkat ke 56.000 lebih. Jadi ini satu petanda bahawa kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya mereka datang mendaftarkan setiap peringkat cipta mereka. Ciptaan minda mereka itu didaftarkan. Jadi nampak kesedaran itu di sana. Jadi kita akan terus pupuk kesedaran ini dari masa ke semasa. Dari bangku sekolah kita pupuk mereka, di peringkat universiti, college kita pupuk mereka juga. Jadi setiap tahunnya akan menyaksikan setiap peningkatan yang begitu ketara sekali. Jadi ini satu perkembangan yang sangat positif kepada harta intelek negara kita, bahawa masyarakat sudah mulai sedar betapa pentingnya mereka mendaftarkan peringkat cipta mereka. Jangan sampai nanti mereka menyesal. Kenapa menyesal, Zainah? Ialah dia memerah otak siang malam tak tidur mencipta satu produk, tetapi ditiru oleh orang lain. Dan orang lain pula yang mendaftarkan. Orang lain mendaftarkan produk itu dan dia tidak dapat. Rugi. Sedangkan dia yang memerah otak. Intelek yang digunakan oleh beliau tidak sama, tidak berbaloi lah. Jadi rugi. Jadi maknanya kita sentiasa menggalakkan supaya masyarakat itu melihatlah bahawa pentingnya kita mendaftarkan harta intelek itu. Jadi melalui akhir ini kita memberi kesedaran dari sudut itu. Betapa peringkat cipta mereka yang mereka buat itu cukup bernilai, cukup berharga. Adakah ini juga menunjukkan ada peningkatan ataupun boleh dijadikan sebagai satu indikator untuk kita mengukur pengukuhan daya saing inovasi negara dalam kalangan muda-mudi negara kita? Saya setuju. Itu adalah indikator yang cukup penting. Apabila peningkatan dari tahun ke tahun ada peningkatan, itu indikator tentang awareness, kesedaran masyarakat bahawa apabila mereka mendaftarkan produk mereka umpamanya untuk berniaga, mereka daftarkan cap dagangan umpamanya, ini memberi isyarat bahawa rakyat dan dia sendiri sebagai peniaga umpamanya, usahawan umpamanya, dia akan bersama-sama dengan MYPO untuk memastikan kualiti
harta intelek negara itu terus terpelihara. Yang paling penting Ziana ialah orang percaya kepada produk kita. Ya. Kenapa? Karena kita daftarkan di MyPo. Itu adalah satu lesen yang cukup besar. Apabila kita daftarkan produk kita di MyPo, mana kita sudah lesen cukup besar. Kita punya hak eksklusif sesuatu produk itu, sesuatu rika cipta itu. Jadi mana kita boleh mengembangkan inovasi kita satu. Yang keduanya kita boleh mengkomersialkan produk-produk kita itu ke mana saja. Okey. Bahkan bukan sahaja di peringkat domestik negara kita, tetapi juga di peringkat internasional. Dia boleh niagakan produknya tanpa ragu-ragu. Tetap terpelihara. Ya. Produknya tetap ada perlindungan. Itu paling penting. Ya, dalam masa yang sama, adakah secara jujurnya, kalau sebelum ini kita banyak bergantung kepada kemasukan inovasi dari luar negara, dengan adanya majlis umpama ini, galakan umpama ini oleh MyPo sendiri, memberi satu ruang ataupun platform kepada generasi muda kita untuk melakukan inovasi dan juga mereka cipta sesuatu yang mungkin lebih bagus daripada inovasi luar negara. Ya, mudah-mudahan itu misi kita. Kita ingin melahirkan peringkat cipta yang berinovasi tinggi. Walaupun barangkali tidak mencapai sehebat mana, tetapi kita harus mempunyai daya saing yang cukup tinggi. Saya tidak menolak kemungkinan, Zaira, apabila nanti satu hari nanti Malaysia akan melahirkan peringkat cipta yang cukup berinovasi tinggi, setanding dengan masyarakat dunia. Jadi ini adalah antara misi yang cukup besar di MyPo itu sendiri, bahawa kita ingin melihat, kita menggalakkan masyarakat, anak-anak muda kita di sekolah, di universiti, ataupun pemain-pemain intellectual property players kita, para usahawan kita, sama-sama kita tingkatkan inovasi kita. Jangan kita hanya kita meniru inovasi orang lain, tetapi kita harus melihat, kita berfikir sesuatu yang baru. Kita buat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh orang, sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh manusia dalam dunia ini. Kita yang pertama buat. Jadi itu inovasi yang cukup tinggi. Tak mustahil, insya-Allah. Karena minda manusia ini dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti ada sesuatu yang berbeza. Betul. Antara satu dengan yang lain, negara satu dengan negara yang lain, ya, Ziana, ya. Jadi kita punya ruang yang cukup besar dan punya program-program yang banyak untuk mencapai ke arah itulah, melahirkan peringkat cipta yang berinovasi tinggi, insya-Allah. Ya, yang pastinya sebenarnya masyarakat Malaysia sendiri cukup ada pelbagai kreativiti di setiap peringkat lapisan masyarakat. Kadang-kadang memang sesuatu yang di luar jangka, kita tak pernah fikir pun. Rupanya, wow, hebat ciptaan rakyat Malaysia kan. Cuma mereka tidak mendapat panduan yang sepatutnya. Ya, satu perkara itulah yang saya katakan tadi, bahawa mereka kena berani, kerana berani mencoba cipta sesuatu yang baru. Dalam negara kita ini banyak kementerian sebenarnya, bukan sahaja di bawah kementerian KPDHCP di mana MyPo ini berada, tetapi kita ada kementerian-kementerian lain yang sentiasa berkolaborasi dengan kita. Kementerian Inovasi, Kementerian MOSTI itu, Kementerian Pengajian Tinggi umpamanya, kita berkolaborasi, Zaira. Bagaimana kita menggalakkan mereka membuat sesuatu inovasi dari segi teknologi umpamanya. Mesti boleh bantu kita, boleh bantu para usahawan kita, boleh bantu para mahasiswa, para pemain-pemain industri kita. Jadi ini mana kita menyediakan avenue, ruang-ruang yang cukup besar, cukup banyak di negara kita. Galakan itu sentiasa berjalan. Kemudian ruang-ruang yang lain, dorongan-dorongan lain, peluang-peluang lain, bahkan insentif-insentif juga disediakan oleh kerajaan. Bagaimana seseorang usahawan itu boleh mengembangkan inovasi beliau. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Kejap lagi saya nak tahu juga dari segi kriteria yang dinilai semasa sesi penjurian, dan tahu juga siapa yang dinobatkan dan apakah antara inovasi yang dihasilkan oleh para pemenang ni. Semuanya selepas ini kita akan berehat kembali selepas ini untuk Ruang Bicara.
Baiklah, kembali untuk ruang bicara, kita bawakan topik Harta Intelek Tempatan ke Persada Dunia. Kita bersama-sama Datuk Muhammad Haji Alamin, Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, dan kita juga mengalu-alukan anda seandainya ada sebarang persoalan ataupun pandangan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan, boleh hubungi kami 03 2697 9767 atau 03 2697 9768. Anda tonton saja Ruang Bicara melalui saluran Astro 502, Unify TV 631, My Freeview 121, live Facebook dan juga YouTube Bernama TV. Baiklah, berbalik kepada Majlis Anugerah Harta Intelek Negara akhir 2020 dinyatakan pada awalnya tadi, Datuk. Kita dah ada dah. Pemenang-pemenang telah pun dinobatkan. Cuma kita mungkin boleh singkap sedikit berkaitan dengan sesi penjurian. Apakah antara kriteria yang dinilai? Biasanya setiap kali diadakan anugerah ini kita pasti ada fokus utama ya. Bagaimana kita melihat aspek kreativitinya. Ini ciri-ciri utama ya. Aspek kreativiti, kualiti produk dia, aplikasi produk, kemudian faedah serta nilai tambah produk. Di mana fokus utama adalah pada keaslian dan kecenderungan inovasi yang dapat mendorong kepada aspek pembangunan negara. Artinya apa? Dia akan bercerita suatu reka cita yang menunjukkan bahawa tahap kreativitinya tinggi. Ini kriteria dia, penjurian dia. Kemudian kualiti produknya mesti mempunyai kualiti yang cukup tinggi. Kemudian apabila dibuat, bagaimanakah produk itu memberi faedah, nilai tambah kepada produk, di mana fokus utama yang saya katakan tadi menunjukkan bahawa keaslian itu tak ada yang sama, original. Jadi ciri-ciri utama itulah yang akan kita nilaikan. Jadi ramai yang mempunyai kredit yang cukup tinggi, tetapi kita pilih yang terbaik lah. Ya. Dalam ni terbaik antara yang terbaik. Ya. Okey, menerusi dua kategori pereka cipta harta intelek untuk pelajar-pelajar ya, dan telah pun melalui dua sesi lah, dua fasa, peringkat zon dan juga peringkat kebangsaan dengan penyertaan 138. Ya, cukup betul. Banyak saya kira. Dan nak tahu siapa yang dinobatkan sebagai pemenang dan apakah antara inovasi yang dihasilkan oleh para pemenang ni? Kita ada dua kategori, Cik Ziana ya. Pertamanya kategori pereka cipta harta intelek. Ini yang saya katakan yang dia lebih ke atas sedikit lah daripada sekolah menengah tu . Kita menerima 68 penyertaan untuk kategori ini. Okay. Ya. Dan kita telah nobatkan adik Muhammad Hakimi bin Dahaman bersama-sama dengan adik Muhammad Zaim Syahmi bin Amran dan juga adik Muhammad Zaim Murtaza bin Muhammad Syah Kafli dan juga Muhammad Fakri bin Ishaq. Ya. Mereka ini mewakili College Vocational Alor-Star Kedah. Ini pemenang pertama. College Vocational Alor-Star Kedah. Apa produk mereka? Apa yang mereka buat? Apa yang mereka cipta? Oh, cukup hebat. Mereka cipta suatu sistem ataupun ciptaan baru, di mana kalau kita duduk dalam kereta, contoh ya, dalam kereta kita duduk, kemudian ada asap masuk. Bila asap masuk nanti orang akan jadi lemas. Biasa berlaku di sana ni. Yeah. Anak-anak kecil kita parking kereta dan kita biarkan kereta hidup. Tapi anak-anak dalam kereta ni tidur semua. Kita rasa takut apa-apa berlaku dengan dia. Biasanya apa yang berlaku? Ada asap masuk. Itu gas karbon monoksida. Melalui aircon, melalui masuk. Jadi ini yang sangat berbahaya kepada keselamatan anak-anak kita ataupun penumpang itu, ataupun tuan punya kereta sendiri. Dia nak tidur tepi jalan kan? Yeah. Tapi yang mereka cerita ialah carbon monoxide detector V2. Mereka boleh sistem ini boleh mengesan kehadiran carbon monoxide ataupun gas asap, lebih kurang macam itulah. Yeah. Jadi apabila kalau ini berlaku dia sangat berbahaya. Tapi apabila ada dikesan kehadiran carbon monoxide dalam kereta,
dialah yang akan mengesan apa yang dia buat. Dia buat sistem apabila asap, tingkap akan turun sendiri. Turun sendiri. Oh. Tapi kereta kena ada yang power window lah. Bukan yang manual macam ni lah. Okay. Yang manual dia tak boleh dah. Dia bila yang power window dia akan connect. Bila ada asap masuk dia akan turun sendiri. Isyarat lain yang mungkin Isyarat kedengaran? lain pada triggernya lain itu dari segi lampu kecemasan akan menyala tiba-tiba. Okay. Alarm kereta akan bunyi. Maknanya itu sistem dia. Ya, sangat penting. Sangat penting untuk keselamatan. Ya. Dan adik-adik inilah yang mereka cipta melalui intelek mereka. Tak ada dalam Malaysia kita, tak ada dalam dunia pun barangkali mungkin tak ada. Jadi mereka ini adalah satu ciptaan yang cukup luar biasa. Ya. Nanti kalau sudah ada produk ini dipasarkan pasti laku. Pastinya. Tapi mereka kena ingat, mereka kena daftar dulu nih. Oh, tidak didaftarkan secara automatik? Mereka kena daftar dulu. Okey. Daftarkan produk mereka, patentkan dulu supaya mereka boleh ada hak eksklusif. Ya. Nanti bolehlah dibeli oleh mana-mana syarikat otomotif ke, nak pinjam teknologi mereka, nak beli ke. Itu faedahnya itu. Mereka cipta tapi untuk apa? Untuk dikomersialkan. Bukan sedang mencipta nih, detector nih. Carbon monoxide detector dalam kereta. Menarik ya sejarah. Sangat luar biasa. Sangat Sebab luar ini biasa. merupakan masalah. Sebelum ini kita banyak dikabarkan dengan kes-kes ada yang tertidur sehingga meninggal dunia dalam kereta Sebab dan sebagainya. sebab asap masuk. Sebab asap masuk, ya. Kali ini kalau dah tercipta macam ni mungkin okeylah, boleh rehat sekejap, anak-anak ditinggalkan 20 minit, 30 minit mungkin selamatlah. So bila ada asap masuk dia akan buka tingkap, alarm bunyi, lampu apa semua kan. Jadi ini salah satu rekayasa yang cukup luar biasa. Okey, ini baru satu. Ini dari Kolej Vokasional Alustak Kedah. Alustak Kedah. Okey, tim lain pula. Tim Kan? lain yang mereka cipta apa lagi? Kan. Ini yang tempat keduanya siapa? Tempat keduanya ialah Haji Muhammad Aswad bin Abdul Rashid bersama-sama dengan Siti Aisyah binti Muhammad Askari, bersama-sama dengan Muhammad Syahmi Hakimi bin Syaiful Bahrin, bersama dengan penyelia mereka Muhammad Azmin bin Zainal. Mereka mewakili daripada mana? Politeknik Banting Selangor. Apa produk mereka? Ini adalah produk rekapitulasi untuk membantu kru pesawat di darat untuk lebih berwaspada dan akan menyedari penutup pitut masih terpasang dan pesawat tidak selamat untuk terbang. Ini berkaitan dengan pesawat lah. Saya pun tak faham sangat. Ya, aspek Tapi keselamatan produk untuk mereka itu. Ya. Jadi mereka ini satu yang baru lah. Dan yang ketiganya apa? Yang tempat ketiganya Muhammad Haikal Azwan, Siti Sakina, Siti Nurhamidah dan juga penyelianya Si Nur Silawati. Mereka daripada mana? Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, Cawangan Kemasik, Terengganu. Apa produk mereka? Monitoring Intelligent Trash Apps, MITA. Ini merupakan satu aplikasi yang dipasang pada intelligence dustbin. Dan diletakkan di bilik penginapan hotel. Tak pernah dibuat orang. Jadi mereka cipta. Ya. Ini satu kata bahawa kita berinovasi tinggi lah. Mereka cipta, kita perah otak, mereka boleh buat. Kita boleh buat. Rakyat kita mampu buat sebenarnya. Pastinya sebab dah terbukti. Okey, itu di peringkat yang lebih tinggi sedikit. Okey, kalau kita melihat kepada mereka ataupun kumpulan yang menang untuk kategori lagi muda. Apa yang mereka lakukan? Siapa yang dinobatkan sebagai pemenang? Okey, yang peringkat cipta muda ya. Okey. Adik Ahmad Yafiq Zikri, adik Mahathir Abdul Manaf, adik Said Zubair Al-Sahab, adik Ani dan penasihatnya Ani Nadia binti Mustafa, guru penasihat lah. Mereka mewakili daripada mana? SMK Tun Tijah Melaka, Sekolah Menengah Tun Teja Melaka. Produk mereka ialah Touchless Smart Barrier, TSB. Ini berkenaan sistem palang lah, palang yang membuka laluan masuk dan keluar secara automatik. Ini biasa katanya dalam keadaan kita mematuhi SOP kawalan pandemik COVID-19, kata jamin kita pastikan ada pergerakan masuk dan keluar yang terkawal, perjalanan fizikal yang terkawal untuk masuk ke mana-mana premis.
mengikut jumlah had maksimum yang ditetapkan. Ini kita nampak dari baru kita faham lah. Ya. Kita tak nampak produk dia ni. Ini cuma dia punya sedikit deskripsi dia. Ya. Kalau kita nak Boleh nampak ada segi sistematiknya dengan adanya touchless smart barrier ni. Satu ciptaan baru. Okey. Anak-anak daripada sekolah menengah sudah mampu buat. Yang keduanya untuk kategori anak-anak muda ini siapa dia? Ini mewakili daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Apa produk mereka? Blimmer. Alat yang akan menghantar maklumat melalui sensor kepada perenang orang kurang upaya, cacat penglihatan, melalui getaran ketika perenang tersebut berada pada jarak 3 meter dari dinding bagi memastikan keselamatan perenang. Akan dipasang di kepala perenang itu sensor dia. So 3 meter sebelum sampai dinding dia akan bunyilah. Mungkin perenang tu akan tahu dia nak sampai dinding. Ya. Ini tak pernah dibuat. Ini satu teknologi baru, inovasi baru. Yang dicipta oleh adik-adik daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Bagi tempat keduanya. Tempat kedua. Tempat ketiga. Tempat ketiga bagi kategori ini daripada SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu. Ganu kita. Ganu kita Adik-adik pun Ganu hebat. kita. Apa yang mereka buat, Datuk? Mereka cipta apa? T-Rector 2.0 Smart Drying Rack. Ini Terengganu ini banyak memproses keropok leko yang dijemur, produk laut. Mereka jemur di rak pengeringan makanan. Makanan laut yang dilengkapi sensor hujan. Pada hujan saja sensor dia akan beritahu. Dan dia akan bantu untuk mengeringkan. Ini satu rekap kita yang cukup baiklah. Ini kalau berjaya dipasarkan nanti jadi produk yang cukup hebat, laku. Ya. Dia boleh membantu industri bisnes tentang keropok leko, ikan-ikan kering. Jadi pasti usahawan yang berkaitan dengan perikanan ini akan minat dengan produk ciptaan mereka. Okey. Tetapi kena daftar. Okey, yang penting kena daftar. Kena daftar. Kena patentkan. Trademark mereka. Supaya tak hilang nanti. Cari saja MyPo, kan? Cari saja MyPo. Untuk anda patentkan dan sebagainya. Okey, itu satu perkara. Dan masa yang sama biasanya kalau usahawan kita ada produk, ada sesuatu yang sangat menarik untuk diberikan, dihidangkan kepada pelanggan, tapi masalahnya dari segi pengkomersialan. Mereka tak tahu macam mana nak komersialkan produk mereka. Jadi kita tahu jawapannya kejap lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, kembali bersama-sama saya Ziana Nasir menerusi Ruang Bicara. Malam ini kita bincangkan tentang harta intelek tempatan ke persada dunia. Kita bersama-sama Datuk Muhammad Haji Al-Amin, pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Kita bincangkan sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Telah pun dilangsungkan majlis anugerah yang berkaitan dan telah pun dinobatkan pemenang dengan inovasi reka cipta yang cukup luar biasa sebenarnya dalam kalangan anak muda sendiri. Dan untuk waktu ini kita tahu juga bila kita melahirkan, membangunkan satu-satu ciptaan, memang dah cukup bagus, memang hebat, Datuk. Hebat. Tapi masalahnya tak tahu macam mana nak komersialkan produk kita tu, ciptaan kita tu. Jadi adakah MyPo sendiri ada membantu untuk mengkomersialkan hasil penciptaan oleh anak-anak muda kita ini? Ada lakukan kerjasama dengan mana-mana pihak ke? Okey. Untuk harta intelek ni, Ziana, dia tak semestinya kita mengkomersialkan. Okey. Ada orang cipta itu hanya untuk simpanan beliau. Ada. Tapi dia tak komersialkan. Tapi dia daftarkan di trademark, daftarkan copyright dengan MyPo juga. Okay. Tetapi kita galakkan bagi yang ingin memasarkan, mengkomersialkan produk-produk reka cipta mereka itu lebih untuk bisnes. Ya. Jadi kita di MyPo ini kita bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization, WIPO. WIPO ini adalah HQ kita lah. Di peringkat dunia ini HQ dia. WIPO, World Intellectual Property Organization yang berpangkalan di Switzerland, di Swiss. Jadi kita bekerjasama dengan mereka
dan mereka juga sentiasa memberi panduan kepada kita. Kita berbincang dengan mereka, bahkan kita ada kolaborasi dengan mereka. Banyak program-program kita berkolaborasi dengan mereka. Antaranya kita mempunyai projek yang dikenali sebagai Enabling IP Environment, EIE, Enabling IP Environment. Telah kita buat sejak pada tahun 2018 lagi. Dan projek ini mensasarkan universiti dan institusi penyelidikan bagi mengkomersialkan mereka cipta dan teknologi yang mereka hasilkan. Setakat ini universiti mana yang telah pun menyertai program EIE? Kalau yang di Malaysia ini yang antaranya yang telah menyertai program EIE ini, Enabling IP Environment, adalah kalau saya boleh sebutkan ya, Universiti Melaya dah menyertai, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dah menyertai, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Sains Malaysia USM, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sendiri juga menyertai program ini. Dan juga Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM juga bersama-sama menyertai program ini. Dan program ini cukup baik sebenarnya. Jika mereka berada menyertai program ini, apa yang mereka dapat? Macam-macam mereka boleh dapat. Apa dia, Zainah? Mereka boleh dapat bersama-sama apa? Menyertai bengkel yang dikendalikan oleh pakar-pakar dalam bidang pemindahan teknologi, teknologi transfer daripada luar negara, bersama-sama dengan pakar-pakar kita. Mereka akan bincang. Kita adakan latihan dari masa ke semasa, bimbingan dari masa ke semasa tentang kaedah pengkomersialan yang diamalkan di luar negara. Maknanya ini masih lagi berjalan? Berjalan. Seperti di Amerika Syarikat. Apa sistem mereka? Apa kaedah mereka? Ini akan dikongsikan. Kalau mereka tak ikut program ini, mereka tak dapat perkongsian yang seumpama ini. Jadi kebaikan mereka menyertai program ini dapat pendedahan. Kaedah yang dibuat di Amerika Syarikat, di Jepun, bagaimana mereka buat. Kemudian apalagi konsultasi berpanjangan secara berterusan tentang bersama kumpulan penyelidik, para pegawai pemindahan teknologi di kalangan mana-mana organisasi di dunia ini. Mereka boleh sharing information, sharing kepakaran, maklumat yang seperti cara macam mana mereka bincang, mereka buat webinar secara maya dalam keadaan pandemik inilah masih berjalan sebenarnya. Jadi yang ketiganya mereka dapat apa? Program fellowship. Dan juga mereka dapat, ini kita telah buat sejak tahun 2018 juga, program selama 3 bulan lah, Zainah. Dahulunya program ini diadakan di Osaka, Institute of Technology Jepun, di mana WIPO yang saya sebutkan tadi, dan juga Japan Patent Office, JPO, akan membiayai seorang wakil untuk mengikuti ataupun untuk menjadi program fellowship ini. Jadi dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, kebanyakan yang saya sebutkan tadi kita jalankan secara maya. Ya, ini tidak menghalang. Ongoing. Masih lagi berjalan. Secara webinar dan sebagainya, alhamdulillah. Ya, dan satu lagi perkara nak tahu, apakah inisiatif terkini MIPO yang dapat memudah cara pemilik harta intelek ni untuk mendapatkan perlindungan di luar negara pula? Ya, kita di MIPO ini, Ziana, bagaimana yang saya katakan, kita ada kolaborasi yang cukup baik. Bahkan sistem yang kita guna pakai ini satu sistem yang sudah established di peringkat internasional, di peringkat dunia. Di MIPO kita menggunakan sistem Madrid, atau dinamakan sebagai protokol Madrid. Kenapa dinamakan protokol Madrid ini, Ziana? Sebab sistem ini dibuat di Madrid, di Spain. Sejarahnya pada tahun 1891 dulu. Semua pemain-pemain industri tentang IP ini mereka berkumpul di Madrid. Maka mereka menciptakan suatu sistem. Jadi dinamakan sistem Madrid. Di mana sistem Madrid ini digunakan pakai untuk semua intellectual property players seluruh dunia. Apa kebaikannya? Mereka boleh mendaftarkan
produk mereka di negara itu, tetapi mereka boleh mendaftarkan untuk mana-mana negara yang lain yang negara anggota. Oh, okey. Untuk makluman semua di di sistem medik ini yang menyertai itu lebih 123 buah negara yang menggunakan pakai sistem medik ini, Ziana. Saya bagi contoh, kalau Ziana punya satu produk kosmetik umpamanya, dicipta oleh Cik Ziana, kemudian dia nak pasarkan produk itu di Amerika Syarikat, nak dipasarkan di Jepun dan Korea, di India. Cik Ziana hanya perlu daftar dekat Maipo, Kuala Lumpur saja. Okey. Dan pilih negara mana yang hendak dipasarkan produk kosmetik itu tadi. Oh. Tak perlulah Cik Ziana nak terbang ke US, nak terbang ke Jepun, ke Korea, nak daftarkan di sana. Secara manual boleh buat, bukan tak boleh buat, boleh buat. Tetapi dengan adanya sistem Medrit ini, dia membantu para pekerja cipta, para usahawan, para peniaga hanya mendaftar di satu negara saja. One stop, centralized one stop shop namanya. Ini cap dagang antarabangsa. Cap dagang antarabangsa. Ya, hanya dilakukan di Maipo saja. Ya, kosmetik Ziana namanya kan. Wow. Tapi akan dipasarkan di Indonesia. Lepas ni lah saya buat. Daftar di Maipo Kuala Lumpur saja, tapi terdaftar juga sebenarnya di Indonesia. Terdaftar juga di India kalau Cik Ziana berhasrat nak memasarkan produk kosmetik itu di negara berkenaan. Tak perlulah terbang ke sana ke sini untuk daftar saya. Cukup datang ke Maipo. Hebat namanya sistem Medrit ini. Jadi itulah yang kita guna pakai, dan understanding yang terbina cukup lama dalam 123 buah negara anggota yang menggunakan pakai sistem Medrit itu. Ya. Jadi inilah satu kebaikan yang kita dedahkan kepada para players kita, pemain industri intellectual property kita, supaya mereka faham bahawa perlindungan itu bukan hanya dapat di Malaysia, tetapi di luar negara juga dilindungi produk mereka. Okey, sesuatu yang sangat menarik sebenarnya maklumat ini kan. Dan satu lagi berkaitan dengan mungkin fee system. Ya, memang ada fee system. Okey, kalau trademark cap dagangan ini RM950 untuk satu produk lah. Okay. Kalau Cik Ziana nak daftar di Kuala Lumpur sahaja. Tapi kalau berhasrat nak daftar di negara-negara luar, kita tengok rate dia berapa di sana. Okey. Saya nak bagi contoh. Kalau Cik Ziana nak daftarkan produk kosmetik tadi di Jepun, China dan Korea. Kalau nak pergi sendiri Cik Ziana, kita dah cek dah rate dia ni. Nak pergi Jepun, nak pergi Korea, kena bayar RM22,000 lebih. Okey. Tetapi dengan menggunakan sistem Medrit ini, hanya daftar dekat Maipo Kuala Lumpur, Cik Ziana hanya perlu bayar RM5,173. Jauh bezanya. Itu fee dia. Jadi maknanya kalau nak daftar trademark itu RM950, kemudian patentnya ada rate-nya juga, kemudian copyright ada rate-nya juga, kemudian industrial design-nya juga ada rate-nya. Nanti apa-apa detailnya nanti, kalau nak tahu, datang ke Maipo dan layarilah website Maipo, ada semua di sana berapa fee yang dikenakan. Ya, dan setakat ini berapa banyak permohonan antarabangsa yang mungkin menamakan Malaysia dan sebagainya? Saya nak bagi satu fakta yang cukup menarik Ziana, bahawa di seluruh dunia permohonan pendaftaran harta intelek cap dagangan, terutamanya yang paling orang minat ini cap dagangan, trademark, lebih 50% atau hampir 50% itu adalah pemain-pemain industri yang berskala kecil dan sederhana. Dan daripada pendaftaran yang kita terima ini, saya dah beritahu bahawa yang 60% daripada kita terima itu adalah daripada luar negara. 60% daripada luar negara. Maknanya apa? Minat pemain-pemain harta intelek luar negara itu kepada Malaysia itu cukup tinggi. Kenapa mereka minat daftar dengan Malaysia? Kerana mereka cukup yakin dengan adanya iklim perniagaan cukup baik di Malaysia, mereka daftarkan produk mereka di Malaysia. Jadi kita terima sebahagian besar itu daripada luar negara.
Mereka ingin memasarkan produk-produk mereka itu ke Malaysia. Ya, bagaimana pula dengan permohonan rakyat Malaysia sendiri untuk mendapatkan cap perdagangan antarabangsa? Yang daripada Malaysia ni ada juga. Yang contoh kosmetik Ziana tadi kan, dan lain-lain kan. Ada juga, tetapi tidak begitu tinggi lah. Kenapa kurang kesedaran? Mungkin mereka belum berhasrat untuk memasarkan ke luar negara produk mereka. Peluang dah ada. Peluang dah ada. Jadi saya mintalah kalau mereka nak mengembangkan perniagaan, pasarkan ke banyak negara luar, daftar dengan kita saja. Senang daftar. Katanya, macam mana saya nak pasar ke Indonesia? Saya belum daftar. Nak pasar ke Vietnam, saya belum daftar. Nak pasar ke India, saya belum daftar. Tak perlu ke sana pun. Ya, inilah rahsia kejayaan mereka yang dapat memasarkan produk di luar negara. Betul. Sebenarnya. Kalau dapat maklumat yang tepat. Dia daftar saya ke Maipo, boleh jual. Pasarkan produk itu ke mana-mana negara yang kita nak. Jadi mana ada perlindungan juga kita dapat. Kalau kita pasarkan kita punya produk di Indonesia, akan dapat perlindungan di sana. Kerana apa? Kita daftar melalui sistem Madrid. Sistem yang di-recognize, diperakui oleh masyarakat antarabangsa. So, jangan ada kekhawatiran, kebimbangan dengan itu. Mereka kita kena yakin, once kita daftar dengan Maipo, melalui sistem Madrid, insya-Allah, protection, pelindungan produk kita itu akan terjaga. Okey, itu jaminan yang diberikan oleh Datuk Muhammad Haji Al-Amin, Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Datuk, kita berehat seketika? Ya, okey, boleh. kita akan kembali selepas ini, Ruang Bicara. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus saja setia menonton Ruang Bicara di Bernama TV. Waktu ini bersama-sama saya Zina Nasir, kita bincang ke topik harta intelek tempatan ke Persada Dunia bersama-sama Datuk Muhammad Haji Al-Amin, Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Tadi Datuk kita dah kongsikan serba sedikit berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Maipo, contohnya macam dengan WIPO. Betul. Okay. World Intellectual Property Organization. Okey, kita tahu dengan lebih lanjut mungkin secara pantas saja dari segi bentuk kerjasama yang dilakukan dengan pejabat-pejabat harta intelek di luar negara untuk terus-menerus melindungi harta intelek yang didaftarkan. Ya, satu yang penting kita buat kolaborasi secara berterusan. Untuk apa kolaborasi itu? Untuk kita update. Bukan sahaja untuk protection, perlindungan tetapi untuk kita mendapatkan updates yang terkini tentang kaedah-kaedah, maklumat-maklumat terkini kita boleh share dan kita berbincang dengan mereka. Kita bincang dengan Japan Patent Office, JPO, kita bincang dengan KIPO, Korean Intellectual Property Office. Kita juga bincang dengan beberapa agensi antarabangsa yang lain untuk menambah baik infrastruktur harta intelek. Kemudian kita sentiasa berbincang macam mana kita nak tambah baik sistem yang ada. Kemudian kita ada satu kolaborasi yang cukup baik. Satu lagi, kita kerjasama dengan organisasi antarabangsa untuk mempercepatkan pendaftaran patent ini. Saya nak beritahu sedikit tentang pendaftaran patent ini, bahawa patent is I think the most particular dalam intellectual property, yang paling susah. Sebab nak daftar patent ini sesuatu yang baru, tidak pernah wujud dalam dunia ni, Cik Zana. Jadi apabila kita lahirkan, cipta satu patent, nak daftarkan, mereka akan check, examine, periksa dengan cukup teliti. Dan ini pasti mengambil masa cukup lama. Tetapi kita ada satu sistem yang tersedia untuk mempercepatkan proses pendaftaran itu dengan adanya inisiatif Patent Prosecution Highway namanya. Ini adalah bentuk program lah di antara Maipo dengan Japan Patent Office dan juga European Patent Office dan juga State Intellectual Property Office of China. Ini adalah satu organisasi yang kita buat di antarabangsa, boleh membantu mempercepatkan pendaftaran patent ini. Jadi ini antara kolaborasi yang telah kita buat selama ini, dan kita akan terus bekerjasama dengan mereka supaya dapat membantu para intellectual property players kita, usahawan kita yang nak mendapatkan patent di mana-mana negara, tetapi dipercepatkan. Saya nak beritahu, ada yang komplain kenapa lambat sangat daftar patent yang saya buat. Ya, prosedur dan sebagainya. Saya nak beritahu, patent ini memang cukup
rumit dan sukar. Dia nak pastikan ownership, pemilikan paten itu yang kita punya, tetapi mesti betul-betul tidak ada sama dalam dunia ini. Ya. Itu sebabnya dibuat secara terperinci, hati-hati, dan ambil masa sikit lah. Jangan kata Malaysia yang ambil beberapa tahun, beberapa bulan, tetapi ini international punya standard. Kita nak pergi US ke China ke, memang ambil masa tentang paten. Kerana nak memastikan ciptaan paten itu hanya satu saja, the only di dunia. Ya. Jadi mana dia ambil masa. Tapi ada sistem inisiatif yang sebutkan tadi tu, inisiatif apa dia? Patent Prosecution Highway. Okay. Istilah dia bukan lebuh raya. Jangan silap faham pula. Jangan salah faham. Nama dia apa? Inisiatif Patent Prosecution Highway. Ini satu program. Ya. Patent Prosecution Highway, satu program yang dikolaborasikan dengan Japan Patent Office dan juga SIPO. Ya. Di China punya patent office lah. Jadi boleh bantu mereka. Okey, tak ada masalah. Okey, dan kita nak berbalik soal tahap kesedaran. Mungkin sebelum ini ramai juga yang kurang kesedaran, tapi sejak kebelakangan ini makin ramai yang mula ada kesedaran tentang betapa pentingnya untuk mendaftarkan harta intelek. Tapi masih ada segelintir yang mungkinlah bersikap acuh tak acuh, Datuk, kan? Mungkin Betul. Mereka memikirkan nak mendaftarkan harta intelek ni susah. Tak susah sangat. Saya kadang-kadang saya singgah makan sana sini, di mana-mana restoran, cukup ramai restoran itu. Ada nama dia juga sendiri. Tetapi saya tanya, adakah nama itu sudah didaftarkan belum? Dia cakap belum. Besok-besok orang tiru nama dia. Nama restorannya ditiru. Jadi dia marah. Saya cakap, itulah kamu tak daftar. Kan nama restoran kamu itulah yang menjadi jolokan publik, orang ramai. Ya. Dan menyebabkan mereka minat datang, ramai datang setiap hari. Jadi saya minta dia daftar cepat ke Maipo. Trademark. Jangan kita ambil sifat acuh tak acuh. Tak apa lah dia cakap. Aku daftar ke tak daftar, aku masih boleh berniaga. Ini maknanya sikap kita ni. Mindset, mentality orang kita ini kita kena ubah. Untuk kita melindungi harta yang kan susah dia cipta nama restoran itu. Dia fikir siang malam, tiba-tiba orang lain pakai. Oh, dia cakap restoran ini ada buka cawangan di Ampang, buka cawangan di Petaling Jaya, tetapi nama dia yang silap, dia tak daftar awal. Jadi mana di Maipo ini kita mempunyai dan juga mengamalkan sistem first to file lah. Ya. Siapa yang pertama memfailkan permohonan, maka itulah dia menjadi hak pilih dia. Okey, itu saja. Jadi Itu kena saja. cepat-cepat First to anda file. daftarkan, Jangan sampai kena orang yang patenkan. memfailkan dulu, dia rugilah. Okey. Kita harap anda tidak tergolong dalam golongan mereka yang rugi tu, Datuk. Jangan. Okey. Sebelum rugi, bertindaklah cepat. Okey, mungkin akhir sekali apa harapan Maipo kepada masyarakat dalam usaha untuk memberi kesedaran pentingnya mendaftar harta intelek? Berulang kali kita cakap benda ni, Datuk. Tapi kita kena bagi tahu lagi sekali. Okey, saya ingin mengingatkanlah bahawa harta intelek itu cukup berharga. Bukan senang kita nak cipta. Ya. Kita bersenggang mata, kita memerah otak, tapi nanti orang lain yang akan mendapat manfaatnya. Jadi saya minta kalau untuk berniaga, daftarkan cepat supaya kita boleh jaga bisnes kita. Jangan sampai orang lain pula yang mendapat untung. Kemudian mana-mana saja copyright umpamanya, ya, orang mencipta lagu, buat filem, daftarlah. Nanti kena copyright, kena tiru, kena ciplak. Orang menulis buku umpamanya, membuat lukisan yang cukup cantik umpamanya. Kalau nak jaga ownership, pemilikan itu kena daftar juga. Ya. Tak semestinya untuk dikomersialkan, tapi untuk simpanan peribadi, tapi ada hak eksklusif tentang itu. Jadi maknanya saya minta kepada masyarakat, khususnya para usahawan, daftarkanlah dengan Maipo apa juga produk yang telah dihasilkan bagi menjamin protection itu, perlindungan produk kita, supaya kita mendapat
untung yang maksimal. Ya, Jangan sampai dapatkan kita rugi. hak eksklusif dengan mendaftar produk Betul, anda Ziana. di MyPo. Pun terima kasih Datuk Muhammad Haji Alamin, Pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia untuk ruang bicara kali ini. Lepas ni Ziana akan keluar dengan produk terbaru juga dan akan pergi ke MyPo untuk kita patentkan. Saya tunggu, Zainah. Ya, pastinya. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk. InsyaAllah Sama-sama. ada masa, ada ruang, kita jumpa lagi. Pun terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama-sama kami untuk ruang bicara. Sekian dulu untuk edisi hari ini. Saya Zain Nasir. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.